Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Ya, jadi hari ini saya akan ulas debat perdana yang telah berlangsung malam semalam antara Datuk Seri Najib Tun Razak dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, malam semalam sebenarnya pukul 11, saya kira pukul 11 saya telah membuat satu live pendek, iaitu first impression, sekali pandang apa yang saya nampak. Itu ringkas. Live semalam ringkas, anda boleh rujuk di YouTube. Tetapi hari ini saya akan membuat live terperinci berhubung dengan debat Najib dengan Anwar semalam, dan memandangkan ada terlalu banyak isu yang ingin dibincangkan, jadi saya akan bahagi kepada dua bahagian. Hari ini saya buat bahagian pertama, esok saya buat bahagian kedua dan terakhir. Dan saya telah pilih 5 poin utama yang telah dibincangkan, iaitu poin berkenaan dengan projek mega, poin berkenaan dengan kestabilan politik, poin berkenaan dengan GST, poin berkenaan dengan ekonomi, dan poin berkenaan dengan Sapura. Okey? Baik, saya mulakan. Jadi apabila kita sentuh debat ni, ada pelbagai reaksi awal netizen. Rata-ratanya ramai jugalah yang kata, walaupun menarik untuk menontonnya, saya lihat berdasarkan komen netizen, majoritinya mengambil debat ni lebih sebagai satu, apa orang kata, entertainment. Maksudnya hiburan. Saja nak lihat debat ni macam mana sebab Najib bertembung dengan Anwar. Tapi pada hakikatnya mereka mendapatinya membuang masa. Jadi sebenarnya itu saya setuju 100%. Debat ini telah membuang masa, ianya sekadar hiburan. Tetapi benda sudah jadi. Dan dari debat ni ada sesuatu yang amat menarik yang harus dibincangkan, termasuk juga fakta-fakta atau poin-poin yang tidak benar atau tidak tepat yang telah dikemukakan oleh Najib. Jadi saya akan memberitahu anda secara dasar kenapa debat ini gagal, dan seterusnya saya akan memberitahu anda sebab gagal tu memang gagal, tetapi kalau nak dibandingkan, Najib kantoi terus, Anwar jauh lebih cemerlang, dan ada poin-poin dia dalam debat ini. Jadi pertama sekali saya ingin memberitahu anda bahawa saya rasa saya tidak perlu yakinkan sesiapa bahawa apabila anda mendengar Najib ingin berdebat dengan Anwar atau Anwar ingin berdebat dengan Najib, kita semestinya perlu atau kita mendapat gambaran ianya berkenaan dengan isu semasa. Dan kita pun diberitahu dari awal ni ianya bersangkut dengan isu semasa dan bagaimana nak mara ke hadapan. Jadi semestinya merujuk kepada isu-isu berbangkit sekarang, khususnya kerana ekonomi negara kita mudarat, kewangan negara kita mudarat, politik berterabur, Jadi bagaimana kita nak menghala keluar daripada kemelut ini, dan semuanya bersandar, kita diberitahu, atas cadangan Najib bahawasanya kerajaan membantu dengan Sapura dengan suntikan wang sebab Sapura ni bermasalah. Sapura Energy ni bermasalah, dan dalam pada dia bermasalah bertahun-tahun, mengalami kerugian berbilion ringgit. Ada bekas CEO dia masih kaut keuntungan atau gaji harian yang dikira puratanya hampir atau mencecah 200,000 sehari, yang telah mengejutkan semua orang. Jadi ada tanda-tanda kepincangan.
dan kepincangan, tanda-tanda kepincangan ini tidak dinafikan, tidak disangkal, tidak ditangkis oleh Najib apabila diutarakan oleh Anwar. Jadi dari sudut itu sahaja, kalau kita lihat asas kepada debat ni, iaitu isu Sapura, kat situ sahaja Anwar sudah menang. Ya, tidak sebarang usaha, tidak, untuk tangkis, sangkal, nafi bahawa berlaku kepincangan. Dari sudut khususnya, bekas CEO ni dia dapat gaji yang cukup luar biasa, keuntungan cukup luar biasa, dalam pada syarikat itu mengalami kerugian yang cukup teruk, dan syarikat ni dikatakan ada bersangkut paut dengan kroni Najib. Ya, jadi apapun, kalau isu asas sudah gagal Najib kantoi di situ, maka secara dasarnya kat situ sahaja debat ini sudah menyebelahi Anwar. Ya, tetapi mengapa saya kata gagal? Sebabnya bila kita bincang ekonomi negara, bila kita bincang kewangan negara, kekuatan ringgit, sebenarnya kita membincangkan juga sentimen pelabur. Kita membincangkan integriti kerajaan. Jadi integriti kerajaan ini disentuh berulang kali oleh Anwar. Kat situ saya beri Anwar kelebihan, point. Saya setuju. Anwar telah melakukan terbaik di situ. Dia berbincang berhubung integriti. Semestinya apabila kita nak kaji mengapa ekonomi kita dah mudarat, mengapa kewangan negara kita makin teruk, semestinya kita perlu melihat, ya, antara lain integriti kerajaan, syarikat-syarikat berkaitan yang telah disentuh oleh Anwar. Tetapi pada masa yang sama kita juga perlu bincang sentimen pelabur dan sebagainya. Untuk itu, kita perlu mempertimbangkan skandal-skandal besar di negara kita yang menyebabkan kerugian besar kepada negara kita, yang menyebabkan negara kita terkenal di seluruh dunia. Kerana skandal besar ni yang boleh mengakibatkan pelabur takut. Dan skandal ini tak lain tak bukan 1MDB, yang bukan hanya antara skandal terbesar di dunia. Menurut DOJ, ini adalah skandal kleptokrasi terbesar dalam sejarah dunia. Bayangkan, jika anda pelabur, adakah anda akan laburkan dana di negara ini apabila skandal ini mula meletup di sekitar 2015 hingga 2016, terutamanya selepas DOJ mengeluarkan laporan pertama dia pada 2016 mengesahkan ada penyelewengan kecurian dana 1MDB oleh pegawai-pegawai 1MDB dan oleh pegawai-pegawai dalam kerajaan. Jadi adakah anda akan melabur dengan kerajaan Malaysia? Kerajaan Pimpinan Barisan Nasional tumbang pada 2018. Skandal ini mula-mula meletup 2015. Laporan DOJ keluar pertengahan 2016. Awal 2018 Barisan Nasional jatuh. Jadi tak sampai setahun setengah selepas DOJ keluar laporan dia, Barisan Nasional tumbang. Jadi semestinya kesan laporan DOJ ni akan dirasai bukan di bawah pentadbiran Barisan Nasional. Kesannya akan dirasai oleh kerajaan pimpinan Pakatan Harapan yang mengambil alih Barisan Nasional bagi mentadbir urus negara. Dan pada masa itu pelabur dah takut, pelabur dah sangsi, ramai yang tidak ingin memasukkan suntikan pelaburan baru. Ya. Ditambah lagi apabila SPRM, salah seorang pegawai dia pada ketika itu, Azam Baki, yang ni jadi ketua Pesuruhjaya, boleh menipu bahawa memang dia dah cek itu adalah derma Raja Arab Saudi, walhal selepas pilihan raya umum ke-14 Najib secara peribadi memberitahu Al Jazeera, saya hanya menganggap itu derma Raja Arab Saudi, maknanya saya tidak ada bukti. Maknanya kita ditipu sebelum PRU 14. Dan ini dilakukan
selepas Pakatan Harapan ambil alih, semestinya pelabur akan lebih berwaspada. Semestinya pelabur akan tunggu dan lihat apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan pimpinan Pakatan Harapan supaya mereka yakin bahawa kerajaan pimpinan Pakatan Harapan sedang mengambil langkah-langkah bagi memperbetulkan keadaan. Dan adakah kerajaan pimpinan Pakatan Harapan mengambil langkah-langkah bagi memperbetulkan keadaan? Ada. Langkah pertama yang telah diambil oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ialah menilai semula perjanjian-perjanjian antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan negeri China dan kerajaan Singapura dan sebagainya, termasuk menangguh ECRL. Dan langkah ini penting kerana menurut laporan DOJ, menurut bukti-bukti yang ada dan sebagainya, kalau kita combine semula, berbilion ringgit dana 1MDB lesap, dicuri. Ada juga bukti-bukti menunjukkan skema aliran wang, dana masuk ke dalam akaun Najib, anak tiri dia. Jadi memandangkan perjanjian-perjanjian ECRL, HSR dan sebagainya semua dilakukan di bawah pentadbiran Najib, jadi wajib disiasat. Jadi wajib disiasat, wajib dirunding semula untuk memastikan jika ada ketirisan, jika ada elemen korupsi, iaitu kemungkinan dana mengalir ke dalam kem Najib ataupun kroni-kroni dia, ianya dapat dihapuskan, dihentikan dan perjanjian baru dibuat. Jadi Pakatan Harapan mengambil langkah itu. Tun Mahathir mengambil langkah itu. Dan akhirnya perjanjian ECRL telah dirunding semula dan kerajaan pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad berjaya membawa turun kos ECRL 20 bilion lebih. Menjimatkan kos itu. Jadi dari sudut hutang jangka panjang negara, Tun Mahathir telah menyelamatkan kita. Kerana kita kena tanggung hutang 1MDB berbilion ni sehingga 2039. Siapa yang tanggung? Anda dengan saya, rakyat yang tanggung. Tapi di sini sekurang-kurangnya dalam ECRL selepas penilaian semula, kos dikurangkan 20 bilion lebih. Jadi ini akan diperhati oleh pelabur. Semestinya dalam tempoh di mana projek dirunding semula, mesti ada kesan kepada ekonomi. Tak boleh lari. Sebab kerajaan yang mengambil alih selepas pentadbiran Najib terpaksa membersihkan semua kekotoran dalam pentadbiran Najib. Jadi ini memakan masa, termasuk rundingan semula projek, di mana projek terpaksa dihentikan atau ditangguhkan sementara. Dan dari sudut projek ECRL, kita dapat lihat satu kebaikan telah diperolehi menerusi penangguhan tu. Akhirnya kita menyelamatkan 20 bilion lebih, ya, menerusi penangguhan dan membuat penilaian semula perjanjian. Ya, terpaksa buat. Jadi ada kesan kepada ekonomi. Sebab kepincangan pentadbiran Najib. Sebab ketirisan dalam pentadbiran Najib. Kemudiannya, tambah pula, kalau kita tambah dengan laporan DOJ, tak sampai setahun setengah sebelum tu, kesannya akan dirasai dalam pentadbiran Pakatan Harapan. Ya? Pelabur akan takut. Jadi secara keseluruhannya memang buat sementara prestasi ekonomi akan menurun. Tambah pula kita mewarisi hutang keliling pinggang yang telah ditinggalkan oleh pentadbiran Najib atas penyelewengan dana 1MDB. Jadi bila Najib bercakap dalam debat itu, Najib bercerita fakta, ini prestasi ekonomi BN. Tapi fakta bila dicerita separuh, bukan fakta, itu penipuan. Najib patut cerita penuh ekonomi prestasi BN, kemudian skandal 1MDB meletup bila, laporan DOJ meletup bila, BN kalah bila, Pakatan Harapan ambil alih bila. Untuk menjelaskan mengapa pelabur mula takut, mengapa FDI berkurang,
baru kita dapat gambaran lengkap. Bukan kita petik pilih ikut suka hati dan kata ini fakta, ini kebenaran. Itu kepalsuan. Di situ Najib gagal, kantoi menipu, dan Anwar juga gagal untuk menjelaskan perkara ni. Anwar gagal menyentuh isu 1MDB yang seharusnya menjadi isu utama, kerana apabila cerita ekonomi negara, apabila cerita kewangan negara, kita wajib cerita skandal terbesar, antara skandal terbesar di dunia, yang dikatakan kleptokrasi terbesar di dunia menurut laporan DOJ ni, yang semestinya akan ganggu gugat ekonomi dan sebagainya, tetapi Anwar tidak mengambil peluang untuk menyentuhnya. Jadi di situ nampak seolah-olah Najib dan Anwar ni sudah ada perjanjian untuk menutup isu 1MDB. Jadi memandangkan kedua-dua pihak ni tidak menyentuh isu ni, debat itu automatik gagal dari awal. Sebab itu saya kata gagal segagal-gagalnya. Ya? Tak boleh. Macam mana tak nak sentuh isu 1MDB? Ya? Kemudian Anwar asyik sentuh isu perwajar. Nah, perwajar ni betul ke tidak? Faktanya Anwar dulu masa duduk sebagai Menteri Kewangan ada peluang untuk mendedahkan segalanya dan mengambil tindakan. Anwar tak buat. Jadi Anwar buat apa? Menimbulkan isu yang dia sendiri tidak boleh atau mampu ambil tindakan. Kemudian Najib ambil alih macam-macam cerita berkenaan perwajar yang mula berlegaran di media sosial hanya selepas Tun Mahathir menyerang Najib berhubung skandal 1MDB. Tapi adakah Najib mempamerkan bukti-bukti? Adakah Tun didakwa di mahkamah dan sebagainya? Tidak. Cerita tinggal cerita. Kemudian Pakatan Harapan mengambil alih. Kononnya nak telus, nak ikhlas. Saya rasa Tun tidak akan ada halangan jika siasatan dimulakan berhubung isu perwajar. Ada tak buat? Tak buat. Kemudian sekarang ni UMNO mentadbir balik. Ini adalah kerajaan UMNO. Sekali lagi Najib, kroni-kroni dia semua, kuncu-kuncu dia dalam kerajaan boleh memulakan tindakan terhadap Tun Dr. Mahathir. Ada tak buat isu perwajar ni? Tak ada. Jadi Anwar nak timbulkan isu perwajar yang hampir 1 abad lamanya. Buat apa? Buat apa nak timbulkan satu isu yang dah hampir separuh abad, sedangkan isu itu bagaikan butiran nasi kalau kita banding dengan skandal 1MDB yang bagaikan satu gunung yang baru berlaku. Buat apa nak pergi hampir separuh abad yang lepas, tapi 1MDB tak sentuh, yang merupakan antara skandal terbesar di dunia, ketirisan terbesar di dunia, kleptokrasi terbesar di dunia. Mengapa? Perwajar. Anwar sendiri gagal ambil tindakan yang perlu sekiranya benar apa yang Anwar kata. Ya? Kalau Anwar cuba, Tun kata tak boleh, Anwar boleh dedahkan. Tak ada. Tapi perwajar. Bukankah kita diberitahu debat ini adalah berhubung Sapura dan isu-isu berkaitan dengan apa yang sedang berlaku sekarang dan bagaimana memacu negara ke hadapan? Jadi mengapa pergi hampir separuh abad lama dulu? Debat ni tak ada kaitan dengan Tun Mahathir atau perwajar. Debat ini is Najib versus Anwar. Di situ sudah nampak ada kesepakatan antara dua-dua ini, dan ini apa yang saya lihat lah. Ini persepsi yang timbul di dalam kepala saya lah, dan berdasarkan perbincangan saya dengan beberapa penganalisis, mereka bersetuju dengan pendapat saya lah. Jadi dah cacat. Bila tak sentuh 1MDB, dah cacat. Kemudian Najib tu, apabila Najib kata, dalam hujah Najib, dia ada kata ECRL ditangguh. Sebenarnya itu patut
patut menjadi peluang bagi Anwar untuk mengungkit isu 1MDB dan memberitahu Najib jangan mudah menuding jari kepada Pakatan Harapan kerana menangguh isu ECRL, kerana penangguhan itu dibuat setelah 1MDB, isu 1MDB meletup dan negara kita, pegawai-pegawai dia di dalam 1MDB dan di dalam kerajaan dituduh mencuri dana 1MDB. Jadi kerajaan Pakatan Harapan terpaksa memikul tanggungjawab untuk melaksanakan siasatan, untuk melihat semula perjanjian, untuk menilai semula syarikat-syarikat yang terlibat, agar jika ada peluang ketirisan, jika ada peluang aliran dana kepada orang-orang Najib, ianya dapat dicantas. Dan Anwar patut memberitahu bahawa negara kita telah berjaya menyelamatkan 20 bilion lebih. Tapi Anwar tak buat. Di situ gagal. Di situlah timbul syak bahawa sebenarnya sudah terancang apa yang boleh cakap, apa yang tak boleh cakap. Ya. Kemudian Najib kata isu-isu ni 1MD ECRL, projek-projek ECRL, projek TRX, Bandar Malaysia, LRT 3 Pengerang dan sebagainya, Pen Borneo Highway ni semuanya adalah projek mega yang berjiwa rakyat untuk rakyat dan boleh menjana pendapatan yang besar kepada negara dan boleh membawa berjuta-juta peluang pekerjaan. Saudara-saudari, berjuta-juta peluang pekerjaan, saya rasa tak kot. Berjuta-juta tu saya rasa tak kot. Kalau anda kata beratus ribu, mungkin saya boleh percaya. Yang kata berjuta-juta ni tak kot. Sejuta lebih pun saya boleh percaya. So saya rasa kemudian Najib cerita berkenaan dengan projek mega. Dalam pada negara kita, bukan hanya dunia mengalami kemelesetan ekonomi, negara kita ekonomi dia mudarat, rakyat dia seksa. Najib sedang cerita projek mega dan mengaitkannya dengan rakyat. Jadi saya rasa Najib tidak berpaksi kepada realiti. Najib lebih berpaksi kepada buku teks dan lebih kepada seorang yang idealistik atau textbook idealism. Dekat buku teks semuanya nampak cantik, secara teori semuanya nampak cantik, secara implementasi, kalau saya berdiri di depan Najib menggantikan Anwar, pertama saya akan beritahu Najib, kau boleh cakap seolah-olah anda sedang membaca satu buku teks, tapi saya rasa buku teks tidak akan menasihati mana-mana kerajaan dalam pada negara dilanda krisis teruk, dalam pada ekonomi dia mudarat, dalam pada kewangan dia mudarat. Anda menekankan perlunya banyak projek mega ni, kononnya ia dapat membantu rakyat. Ini saya rasa strategi yang buruk. Saya rasa buku teks tidak akan beritahu benda ni. Saya juga akan beritahu Najib bahawasanya jika anda hanya berpaut kepada kenyataan seperti projek-projek ini ada kemampuan untuk menjana, anda perlu tahu kemampuan ni satu benda dalam keadaan krisis ni bukan satu benda yang kita boleh berpaut sebagai satu secara yakin. Risiko dia amat besar. Dan jangan lupa Najib, saya akan beritahu bahawa track record anda, tidak ada satu mega projek pun anda boleh kata ini mega projek saya dan ini berjaya. Tidak ada langsung. Tun Mahathir ada. Ada orang kata projek Tun yang ni gagal, projek tu berjaya ini. Tapi ada macam-macam mega projek Tun yang berjaya diiktiraf di seluruh dunia, termasuk Putrajaya yang hari ini menjadi rumah, menjadi medan ofis-ofis Perdana Menteri dan sebagainya, dan Najib sendiri pernah menggunakannya tanpa soal selidik. Putrajaya tu mega projek siapa? Tun. Banyak smart tunnel, banyak mega projek Tun berjaya. Najib tidak ada satu mega projek sekalipun yang Najib boleh kata ini bawah zaman saya berjaya. Tapi kegagalan, Najib ada satu kegagalan yang diiktiraf di seluruh dunia sebagai kegagalan terbesar, ketirisan terbesar
kleptokrasi terbesar, skandal antara terbesar di dunia. Itu track record Najib. Anwar, mengapa benda ni anda gagal tonjolkan? Apabila Najib bercerita tentang mega projek ni, Anwar ada cakap benda yang betul. Saya mengaku. Dia kata bukan semestinya kita berpaut kepada mega projek. Tetapi jika nak berpaut, kita perlu integriti, kita perlu buat siasatan, forensik audit bagi menangkis sebarang ketirisan, dan seterusnya. Dengan cara ini kita akan dapat melakukan yang terbaik supaya esok apabila dibuat projek ianya dilakukan atas landasan benar. Itu betul. Tetapi banyak juga yang tak disentuh. Contohnya Najib, what is your track record on mega project? Zero, telur ayam. Orang yang kau kutuk, Tun, dialah yang responsible for Putrajaya, yang kemudiannya kau duduk dan bini kau tubuh satu department dalam Jabatan Perdana Menteri. Smart Tunnel hari ini yang dapat menyelamatkan beribu nyawa di Kuala Lumpur semasa banjir is projek Megatun. Petronas Twin Tower yang Najib semua hari ini, masa zaman Najib semuanya mendapat manfaat, di mana kerajaan dipuji atas Twin Tower tersebut, is bawah zaman Tun. Banyak projek mega yang berjaya. Najib ada apa? Satu kegagalan. Kejayaan Najib adalah satu kegagalan yang telah menghitamkan nama negara kita, memalukan negara kita, menjadikan negara kita terkenal bukan dengan cara yang baik, dengan cara yang buruk, kerana terlalu busuk sehingga pelabur tidak ingin melabur. Dan beban keburukan ni ditanggung oleh Pakatan Harapan. Benda ni patut disentuh. Lagi satu, ya, untuk live ini saya tidak akan masuk babak GST dan sebagainya. Itu saya akan masuk esok. Lagi satu, Najib sentuh, sekejap ya, kucing saya. Dia kata kegagalan kita tidak mahu ketidakstabilan politik seperti mana yang berlaku sekarang, di mana dalam 4 tahun kerajaan tukar 3 kali. Saudara-saudari, bukankah itu satu kenyataan yang bodoh yang boleh dikeluarkan oleh Najib? Bukankah Najib terlibat secara langsung, bertanggungjawab secara langsung dalam keruntuhan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan apabila Najib dan kluster mahkamah bersekongkol dengan kem Azmin Ali dari PKR dan kem Muhyiddin dari PPBM untuk mengkhianati mandat rakyat menerusi pintu belakang. Kemudian selepas itu, bukankah Najib dan kluster mahkamah melakukan satu percaturan untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin dan membawa Ismail Sabri masuk sebagai Perdana Menteri? Dan bukankah hari ini Najib dan kluster mahkamah sedang menekan Ismail Sabri untuk membubarkan parlimen secepat mungkin, walaupun sebenarnya tidak ada keperluan untuk membubarkan parlimen sehingga Julai atau Ogos 2023? Jadi bukankah bodoh kenyataan Najib apabila bercerita berkenaan dengan kestabilan politik, sedangkan ketidakstabilan politik, kecelaruan politik disebabkan oleh Najib? Anwar kenapa membisu? Ya. Jadi dari 2 poin ini, setakat ini saya akan henti dan saya akan sambung bahagian kedua dan terakhir esok. Tapi dari 2 poin ini kita lihat Najib kantoi terus. Anwar menang debat ni, tetapi banyak yang Anwar simpan. Ini seolah-olah terancang, dicatur. Tetapi dalam dirancang, dalam dicatur, Najib masih kantoi. Ya. So itu pencerahan saya bahagian pertama. Jangan lupa bersama saya esok bahagian kedua. Jika anda ada soalan, saya akan luangkan masa 5 minit untuk menjawab soalan anda. Saya mula dari bawah. Jika saya tertinggal, anda ulangnya. Biman, mereka berdua tu dah sepakat, seorang nak jadi PM, seorang nak jadi TPM. Ini saya ada sentuh satu kemungkinan mengapa debat ini diandakan. Jadi anda boleh rujuk di YouTube Regi J. Siritaudin. Apa yang dikatakan oleh Biman, benda ni saya dah sentuh.
kecelaruan politik bermula dari Tun letak jawatan. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Kecelaruan politik bermula daripada komplot untuk mengaibkan kerajaan pimpinan Tun. Ya. Yang seterusnya menjurus kepada langkah Sheraton. Ya. Kamal Zairuddin Shah Omardin. Kedua-dua Anwar dan Najib dah berpakat dari awal untuk debat Perdana Menteri ini. Ya, betul. Kamaruddin Othman. Banyak benda tak disentuh sebab masa terhad. Sebenarnya, masa terhad bukan menjadi alasan. Dalam masa diberikan, Anwar dan gagal membawa banyak perkara tak disentuh langsung walau sedikit pun. Sebenarnya dalam banyak aspek, isu 1MDB harus menjadi pertimbangan utama, tidak disentuh. Jadi masa terhad bukan menjadi alasan. Isunya pemilihan hujah. Memang jelas seolah-olah dirancang kita senyapkan isu 1MDB, walhal isu 1MDB seharusnya, kalau kita lihat rentak penghujahan kedua-dua pihak, semestinya isu ini dibangkitkan untuk menjawab pelbagai persoalan yang berbangkit. Jadi sekali lagi saya ulang, masa terhad bukannya alasan. Malah saya memuji Sinar Harian kerana cara debat ini dibuat amat teratur dan begitu lancar. Ya. Putera-putera, debat semalam merapu. Apa kena? Ya, betul. Chu E. Yusri. Ini Laskar dah masuk semua. Surimu Suri. Bolehkah Najib bertanding dalam PRU? Okey, isu ini ada dua perspektif. Saya pernah mengadakan live bersama dengan Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah. Jadi jika kita lihat Mahkamah Rayuan, apabila Mahkamah Rayuan membuat keputusan, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan bersalah Najib dan juga hukuman Najib. Tetapi ada juga elemen penangguhan sabitan itu dan hukuman, pelaksanaan hukuman itu sehingga ke Mahkamah Persekutuan memutuskannya. Jadi di situ saya difahamkan secara rasmi status Najib kini bukan lagi status pesalah. Jadi dari aspek itu Najib boleh bertanding. Tetapi ini sudah menjadi pertikaian. Ya, benar ke tidak Najib boleh bertanding. Jadi apa pun ianya terletak pada SPR. Jika SPR tidak membenarkan Najib bertanding, maka dia tidak boleh bertanding. Jika SPR benarkan, maka dia boleh bertanding. Itulah jawapan dia. Okey, soalan last. Mas Albanj Wahab. Saya lebih suka kalau debat di antara Najib dengan Rafizi. Okey, terima kasih Mas Albanj Wahab. Sebenarnya saya lebih suka jika debat antara Najib dengan saya dah berkali-kali cabar Najib berdebat dengan saya isu derma 2.6 bilion. Dan sekali lagi saya minta Najib kalau berani debat dengan saya isu 2.6 bilion. Jadi sekian sahaja live saya. Jadi pastikan anda bersama saya esok untuk bahagian kedua penjelasan isu debat antara Najib dengan Anwar ni, sehingga kita berjumpa ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.